Baik, mulakan tazkirah pada petang ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil rizam syarillahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang hormati Fadil Imam kita, tak lupa juga memuliakan Tuan Bilal, tentunya jawatan kuasa yang hadir, sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimahullah taala. Insyaallah alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahnya segala rahmat kepada Allah. Dapat bersama pada petang ini untuk kita sambung sedikit lagi pembahasan dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang mati dan urusan-urusan akhirat. Baik, dan kita masih lagi dalam bab pada menyatakan kelakuan ruh dan ke mana dia pergi apabila dia keluar dari jasad ataupun tubuh manusia. Hari itu kita dah bincang berkenaan dengan ruh yang baik. Roh yang baik yang dicabut oleh malaikat maut, kemudian roh itu dibawa ke langit. Langit pertama, langit kedua, ketiga dan seterusnya, langit ketujuh. Yang mana setiap kali sampai kepada pintu langit, maka kehadiran roh itu sangat dialu-alukan oleh segala roh-roh yang lain yang terdapat pada langit tersebut. Jadi roh itu mendapat sambutan yang meriah ataupun sambutan yang menggembirakanlah. Dan berbagai ucapan-ucapan yang baik yang dilontarkan ataupun diberikan kepada roh tersebut. Jadi pada hari ini kita lihat bagaimana pula tentang roh orang-orang yang ingkar pada Allah, orang-orang yang kafir. Adapun orang yang kafir disebut dalam kitab ini wa amma kafirun fatukhadhu nafsahu mutfan. Adapun orang yang kafir maka dicabut akan ruhnya secara paksa. Orang yang kafir dicabut ruhnya secara paksa, kemudian lalu berubahlah akan wajahnya atau rupanya seperti buah labu yang pahit, kahanzarah, seperti buah labu yang pahit. Kemudian malaikat pun berkata, ukhruji ayyatuhan nafsil khabisah min jasil khabis. Keluarlah wahai ruh yang jahat, wahai ruh yang buruk daripada jasad yang buruk. Ukhruji ayyatuhan nafsil khabisah min jasil khabis. Keluarlah wahai ruh yang buruk daripada jasad yang buruk. Fa'izan lahu sarahun a'zama ma yakunu ka sarahul hamir. Tiba-tiba maka roh tadi berteriak ataupun bertempik. Roh itu berteriak ataupun bertempik seolah-olah seperti tempikan keldai hamir, seperti tempikan keldai ataupun teriakan keldai. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Seterusnya roh tadi diambil oleh malaikat Israel. Roh tadi diambil oleh malaikat Israel ataupun cabut oleh malaikat Israel, terus diserahkan kepada malaikat Zabaniyah.
Yang mana malaikat Zabaniyah itu iaitulah qabahul wujuh, seburuk-buruk wajah, seburuk-buruk wajah. Kemudian pakaian dia berwarna hitam. Kemudian baunya adalah sangat busuk. Baunya sangat busuk. Mana ada 3 ciri yang ada pada malaikat Zabaniyah ini. Pertama, dia seburuk-buruk muka, seburuk-buruk wajah. Kemudian memakai pakaian yang berwarna hitam. Dan juga seburuk-buruk ataupun sebusuk-busuk bau dia. Baunya sangat busuk. Kemudian wabi aidihim masuhun min sya'rin. Kemudian pada tangannya terdapat kain kasar daripada rambut. Kain kasar daripada rambut. Seterusnya kain kasar tadi dibungkus ataupun roh tadi dimasukkan ke dalam kain tersebut lalu dibungkus. Maka berubahlah seseorang tadi ataupun sesuatu individu tadi menjadi saiz seperti qadrul jaradah, seperti saiz seekor belalang. Berubahlah akan wajah seorang tadi, berubahlah akan diri seseorang manusia tadi seolah seperti saiz belalang. Fa'inal kafira azamu jaraman minal mu'minin. Maka sesungguhnya orang yang kafir, saiz diri mereka itu besar, lebih besar daripada orang-orang yang beriman. Walaupun daripada sudut pandangnya seperti saiz jaradah, sebut saiz belalang, tapi daripada sudut yang lain, orang kafir ini a'zamu jirman minal mu'minin. Saiz tubuhnya terlebih besar daripada tubuh orang beriman. Ya ini fi jismi fil akhirah, iaitulah saiz tubuhnya akhirat besoklah. Walaupun di dunia ini ketika dia cabut nyawanya saiznya seperti belalang, tapi akhirat besok dibangkitkan dengan saiz tubuhnya orang yang kafir itu dan seperti saiz yang besar, mislul Uhud. Wa fi sahih anna darbul kafir finnar mislul Uhud. Pendapat yang saya menyatakan sesungguhnya gusi orang kafir dalam neraka itu seumpama saiznya seperti bukit Uhud. Masya-Allah. Saiznya seperti bukit. Itu mana saiz badan mereka besarlah berbanding dengan orang-orang yang beriman. Seterusnya fayuraju bihi hatta yantahi ila samai dunya. Kemudian seterusnya roh tadi pun setelah dia berubah menjadi saiz yang seperti belalang tadi, waktu masih dalam keadaan dunia ini sebelum kiamat, besok akhirat besok saiznya lain. Kemudian roh tadi dibawa naik ke langit dunia. Kemudian lalu malaikat yang diamanahkan untuk membawa roh tadi, lalu dia pun mengetuk pintu langit. Fayaqra'u al-amin al-bab. Lalu malaikat yang diamanahkan untuk bawa roh tadi, lalu dia pun mengetuk akan pintu langit yang pertama. Fayuqalu man anta. Lalu dikatakan kepada yang menjaga pintu langit, siapakah kamu? Siapakah anta? Man anta? Fayaqulu ana Qadiya'il. Lalu dia berkata, aku adalah Qadiya'il. Nama malaikat itu ialah malaikat Qadiya'il. Li'anna ismul malakul muwakkil ala Zabaniyah al-azab Qadiya'il. Kerana sesungguhnya nama malaikat yang diwakilkan di atas malaikat Zabaniyah itu, itulah malaikat azab, namanya Qadiya'il. Yuqalu, lalu dikatakan kepadanya, man ma'aka? Siapa bersama engkau wahai Qadiya'il? Jadi malaikat Zabaniyah itu nama yang biasa kita dengar lah. Nama yang biasa kita dengar ialah malaikat Zabaniyah, malaikat mengazab. Tapi nama yang sebenar sebut dalam kitab ini Qadiya'il. Fayaqalu, lalu dikatakan kepada Qadiya'il, man ma'aka? Siapa bersama dengan engkau? Fayaqulu, lalu berkata, fulan ibnu fulan bi'aqbahil asma'ihi. Sama dengan aku ni si fulan bin si fulan. Dan disebut namanya dengan seburuk-buruk nama. Disebut nama roh tadi dengan seburuk-buruk nama. Seterusnya, dan dimarahi ataupun dimurkai akan dia fi dunia, di dalam negara dunia. Mana di dunia memang orang-orang semua tak suka dengan dia lah. Orang-orang tak suka dengan dia sebab apa? Dengan segi mungkin dari segi perbuatan dia, amalan-amalan yang buruk yang dikerjakan ketika hidup dunia dahulu. Jadi dia dipanggil dengan nama yang paling buruk ketika roh tadi dibawa naik ke langit oleh malaikat tadi.
Seterusnya, apa ucapan yang diberikan kepada roh itu? La ahlan wala sahlan wala marhaban. Tidak ada ucapan selamat datang. Dia kata, tiada ucapan selamat datang kepada roh itu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tufattahu lahum abwabas sama' wala yadkhuluna jannah. La tufattahu lahum abwabas sama', dan tidak dibuka bagi mereka itu akan pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna jannah, dan lalu mereka itu tidak dimasukkan dalam syurga Allah. Pintu langit tidak dibukakan, kemudian roh mereka juga tidak dibawa masuk ke dalam syurga oleh para malaikat tadi. Seterusnya, fa iza sami'al amin hazil maqalah tarrabu min yadih. Kemudian apabila malaikat yang diamanahkan tadi mendengar ucapan yang diberikan oleh malaikat yang menjaga pintu, la ahlan wala sahlan wala marhaban, lalu apa yang berlaku pada malaikat yang bawa ruh itu? Lalu dicampakkan ruh itu daripada tangannya, campakkan ke dunia, dicampakkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, au tahwi bihi rihi au tahwi bihi ruh au tahwi bihi rihu fi makanin sahiqin, ataupun diterbangkan dengan dia oleh angin pada tempat yang jauh, ataupun diterbangkan dengannya oleh angin pada tempat yang jauh. Ini nak menggambarkan pada ruh tadi yang ditolak oleh malaikat tadi daripada dibawa naik ke langit oleh malaikat yang menjaga ataupun mengawal ruh tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kita dalam Quran tentang bagaimanakah sambutan kepada ruh yang jahat itu. Roh yang jahat itu ketika diketahui oleh yang mengawasi ruh itu, mengawal dia mencampakkan ruh itu. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran tadi, au tahwi bihi rihu fi makanin sahiqin, ataupun ditebangkan ruh itu oleh angin pada tempat yang jauh. Dan juga Allah Ta'ala menyebut dalam Quran yang ayat awal kepada ayat ini, di mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatahtafuhu tayru au tahwi bihi rihu bi makanin sahiqin. Surah Al-Hajj. Barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka seolah-olahnya dia jatuh daripada langit lalu disambar akannya oleh burung, ataupun diterbangkan dengannya oleh angin di makanin sahiqin, pada tempat yang jauh, pada tempat jauh. So maknanya nak menunjukkan kepada kita kata gambaran tentang sambutan kepada roh yang jahat tadilah. Jadi roh tadi tidak mendapat sambutan yang baik, malahan roh itu dicampakkan. Bila campakkan pula disambar oleh angin atau disambar oleh burung, lalu dibawa pada tempat yang jauh yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Baik, kemudian apa yang berlaku sebelum itu tuan? Fa iza intaha ilal ardi, apabila roh tadi jatuh ke bumi ataupun terbang sampai ke bumi, lalu ditangkap akannya oleh az-zabaniyah, oleh malaikat zabaniyah. Wasarat bihi ila sijin, lalu dibawakan roh itu ke dalam sijin. Bawa roh itu ke dalam neraka sijin. Apakah yang dikatakan sijin? Wahiya sakhratun azimah. Ia merupakan satu batu yang besar, yang mana ianya menjadi tempat kembali kepada ruh-ruh pucat, ruh-ruh yang jahat, kepada ruh-ruh jahat. Mana kat situlah tempatnya berlungguknya ataupun berkumpulnya segala ruh-ruh yang jahat. Apabila ruh tadi ditolak oleh malaikat daripada dibawa ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma nasara wal yahud farmaduna ala kursi ila kuburihim. Adapun ruh-ruh orang Yahudi ataupun Nasrani, maka ruh itu juga mardud, ditolak di atas kursi kepada kubur mereka itu. Maknanya bila sampai kepada kursi dia ada taraf kedudukannya, ada sampai pada kursi, pada aras kursi dan sebagainya. Lalu sampai di situ, lalu dia pun ditolak. Dicampak, diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa amal musyrikun fala yusyahadu syai'an min zalika li'annahu qad hawa bih. Adapun orang-orang yang musyrik pula yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiadalah ianya menyaksikan akan demikian perkara tadi. Kenapa? Kerana dia telah pun dijatuh pada awal lagi. Mana pada awal lagi memang dia dah ditolak. Belum lagi sampai ke langit yang pertama lagi memang dah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal munafik, adapun orang munafik famislu sani, sama seperti yang kedua tadi. Ianya juga ditolak ataupun diusir, ditolak ataupun diusir ila hafratihin, dan dicampakkan ke dalam kubur-kubur mereka. Ke dalam kubur-kubur mereka. Itulah keadaan ruh-ruh tadi yang mendapat sambutan yang tidak menggalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat yang lain. Bagaimana pula dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi banyak melakukan maksiat atau kelalai kepada Allah taala? Bagaimana pula? Wa ammam kasiruna almu'minuna fatukhtalifu anwa'uhum. Adapun orang-orang yang beriman tetapi mereka itu selalu melakukan kelalaian, selalu melakukan benda-benda yang tidak dibenarkan oleh Islam. Lalai meninggalkan solat 5 waktu, kan kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat dan sebagainya. Maknanya dalam hatinya masih lagi beriman kepada Allah Taala, tetapi selalu lega dan lalai disebabkan oleh kesenangan ataupun keseronokan di dunia ini. Patuh taliku anwa'uhum, maka bersalah-salahan oleh ulama berkenaan dengan nasib mereka itu. Nasib mereka ni bersalah-salahan, berbagai-bagai jenis nasib. Kepada orang yang beriman tetapi dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man turadduhu salatuhu. Setengah daripada mereka itu orang yang ditolak akan amalannya. Justru ketika dia melakukan solat kepada Allah taala, lalu solatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia ana abda idza kusira fi salatihi sarikan laha. Karena sesungguhnya hamba itu apabila idza kusira fi salat, apabila dia mentaksirkan ataupun melalaikan dalam solatnya, sarikan laha, salah orang itu seperti mencuri di dalam solat. Salah orang itu seperti mencuri dalam solat. Kata musannaf, tulifa kama yaliful saub al-khalqi. Mereka itu dilipat, mana amalan mereka itu lipat sama seperti dilipatnya akan kain ataupun baju yang telah pun buruk ataupun usah. Orang-orang yang melakukan solat kepada Allah Ta'ala tetapi dalam solat tadi lalai, mereka itu dipermakan seperti orang mencuri dalam solat. Kemudian amalan mereka itu dilipat sebagaimana dilipat akan baju yang buruk ataupun baju yang usah. Wa yadribu biha wajhu, kemudian dipukulkan kepada muka dia. Lalu dipukulkan kepada muka orang yang solat tadi. Tapi tak nampaklah kan benda ni alam ghaib, mana kita nampak. Kalau nampak senang, ni tak nampak kan. Jadi peringatan kepada orang yang suka melalaikan solat. Summa tu'riju, kemudian lalu amalan tadi dibawa naik ke langit oleh malaikat tadi. Wa taqulu, lalu dikatakan kepada dia, dayya'akallahu kama dayya'atani, kamu telah menyia-nyiakan ia akan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia menyia-nyiakan akan aku. Jadi ada satu suara menyatakan bahawa orang yang melakukan solat dan keadaan tadi, jadi mereka itu menyia-nyiakan tentang amalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia menyia-nyiakan amalan solat tadi. Sebagaimana dia menyia-nyiakan amalan solat, jadi begitu juga keadaannya seperti dia menyia-nyiakan kan kehidupannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tu dan. Wa minhum man turaddu zakatahu. Setengah daripada mereka itu pula orang yang ditolak akan amalan zakat dia. Setengah pada mereka itu orang yang tolak amalan zakatnya ketika mereka itu mulakan zakat. Kenapa? Li'annahu innama yuzakki liqala fulanun mutasaddiqun. Kerana sesungguhnya orang itu ketika dia mulakan zakat, maka terdetik dalam hatinya, orang akan berkata padanya, akulah orang yang banyak bersedekah. Akulah orang yang banyak bersedekah. Ini ataupun fulanun mutasaddiqun, orang ni banyak bersedekah. Jadi dia nakkan nama supaya dia ni glamour lah, famous, orang yang banyak bersedekah. Jadi terdetik dalam hati dia begitu ketika dia mulakan zakat. Jadi amalan zakatnya tadi maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa minan nasi may yarudduhu samahu. Setengah daripada manusia pula tuan ditolak akan amalan puasa dia ketika dia berpuasa. Kenapa? Li'annahu sama min ta'am wa lam yansun anil kalam. Sungguhnya orang tadi dia berpuasa hanya sekadar menahan diri pada makan, sedangkan dia tidak berpuasa daripada kalam. Kalam yang macam mana? Rafsun wa khusranun. Kalam yang menungi perbuatan-perbuatan yang keji dan suatu benda yang merugikan. Maknanya hanya dia berpuasa daripada segi mulut saja berpuasa, tetapi perkataan dia, perbuatan dia banyak melakukan pekerja keji dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tu dan. Kemudian ada pula di kalangan manusia tadi daripada roh tadi, wa minan nasi may yaruddu hajjahu. Setengah daripada manusia itu orang-orang yang ditolak disebabkan oleh haji yang dibuat. Li'annahu innama hajja liqala, hanya saja mereka itu melakukan haji hanya sekadar supaya dikatakan bagi dia fulanun hajun, si fulan itu banyak mengerjakan haji. Si fulan itu banyak mengerjakan haji. Au yakuna haja bimalil habis, ataupun kan harta yang dia dapat tadi mengerjakan haji itu ialah daripada harta-harta yang keji, harta-harta yang buruk, kan, hajatun maksiat dan sebagainya, bukan daripada harta yang halal tapi harta yang menunggu haram. Maka dengan harta itulah yang dikumpulkan untuk mengerjakan haji dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujam. Wa minan nasi may yarudduhu al-uququn. Setengah daripada manusia itu orang-orang yang ditolak amalannya disebabkan oleh banyak kedurhakaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasail ahwal birri kulha. Walaupun di segi sudut satu masa seolah hanya banyak kebajikan dibuat, la ya'rifuha illa ulama bi asraril muamalat. Yang mana perbuatan tadi tidak diketahui oleh orang ramai kecuali ulama-ulama yang muktabar saja, ulama-ulama yang tahu tentang rahsia-rahsia amalan saja, yang tahu tentang amalan orang-orang yang melakukan begitu. Zahir-zahiriahnya kita nampak amalan dia baik, tetapi hakikat dan sebenarnya banyak kekurangan-kekurangan, kepincangan-kepincangan yang amalan-amalan dibuat tadi yang hanya diketahui oleh illal ulama bi asraril muamalat, kecuali ulama-ulama ataupun alim-alim yang tahu tentang rahsia-rahsia tentang muamalat, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian faqulu hadhihi ma'ani ja'at bihi al-sa wal akhbar. Maka sesungguhnya setiap daripada apa yang saya sebutkan di atas tadi, kata musannif, benda ini terdapat dalam asar sahabat dan juga khabar-khabar ataupun berita-berita yang disampaikan kepada musannif. Sebagaimana khabar yang telah diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal dalam menyatakan tentang tertolaknya amalan wa ghairihi dan selainnya tertolak amalan. Seterusnya, fa iza ruddat nafsu ila jasad, kemudian apabila dikembalikan roh tadi kepada jasad. Bila roh tadi dikembalikan pada jasad, tadi kita cerita kat atas tadi berkenaan dengan roh tadi ada tolak dan sebagainya. Kemudian apabila roh tadi dikembalikan pula pada jasad orang yang meninggal dunia tadi, lalu wajadtahu qad ukhiza fi ghuslihi in kana qad ghusila. Sesungguhnya dia mendapati akan sesiapa yang akan memandikan dia. Jadi roh tu akan tahu siapa yang akan memandikan dia. Wa taq'adu inda ra'sihi inal ghusli hatta yaghsila. Maka lalu roh tadi akan duduk di samping jenazah. Roh tadi akan duduk di sisi kepalanya, inda ra'si, ketika di sisi kepala jenazah itu, hatta yaghsila, sehinggalah roh ketikalah jasad itu dimandikan. Sehinggalah jasad orang mati itu dimandikan. Kemudian apabila telah dimandikan, faizan ad-darajal mayt fi akmani, kemudian roh tadi ataupun kemudian mayat tadi lalu dimasukkan ke dalam kain kafan oleh orang yang menguruskan dia. Bila roh mayat tadi dah dimasukkan ataupun jenazah tadi dimasukkan dalam kain kafan, lalu apa yang berlaku pada roh? Sarat multasiqah fi sadri min kharji sadri. Lalu roh tadi menempel pada dada orang yang telah meninggal dunia itu. Roh tadi dia menempel kat dada orang ataupun jenazah yang telah meninggal dunia itu.
Kemudian setelah dia menempel di situ, lalu dia pun berteriak dengan teriak yang keras dan suara yang keras, tetapi hanya diketahui oleh malaikat sahaja ataupun para binatang, tetapi manusia tidak mengetahui, tidak mendengar akan perkataan tersebut. Lalu apa yang dikatakan oleh roh tadi ketika jenazahnya telah pun siap dikafan, dan juga kemungkinan telah pun siap untuk disemayangkan. Lalu apa dia kata roh itu? Asri'u bi ila rahmatika. Bawalah aku segera kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamu ma antum hamiluni ilaih. Seandainya kamu tahu diri aku ini akan dibawa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kamu tahu bahawa aku ni akan dibawa ke rahmat Allah taala, oleh itu segeralah bawa diriku ini untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pula, kalau seandainya roh itu ataupun jasad itu jasad yang banyak melakukan kemungkaran kepada Allah taala ataupun roh yang kafir, lalu berkatalah roh itu, ruaidan ila ayyil azabi ta'lamu law ta'lamuna ma antum hamilun ilaih. Ruaidan, maksud ruaidan ni maksudnya perlahanlah macam tadi, cepatkanlah bawa kepada rahmat taala. Kalau yang kedua ni pula perlahankan, jangan cepat-cepat. Jangan kamu cepat-cepat bawa kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tahu sebenarnya kamu ni nak bawa aku ni kepada azab Allah taala, kamu tahu tak? Macam tu lah maksudnya. Kamu tahu tak kamu nak bawa jenazah aku ni kat mana? Sebenarnya kamu nak bawa aku ni ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu perlahankanlah. Janganlah cepat-cepat bawa aku ni. Seterusnya tuan-tuan, fa iza adhal qabri wa hayyala alaihi turab nadahul qab. Kemudian apabila jasad tadi bersama dengan roh tadi dah dimasukkan dalam kubur oleh orang yang menguruskan jenazah, lalu ditimbun atasnya akan tanah. Lalu timbun ke tanah, ditutup dengan tanah akan kubur tadi. Lalu berkatalah dia kubur, apa yang kubur berkata tuan-tuan? Kunta tafrahu ala zuhri fal yawma tahzinu fi batni. Kunta ta'kulu alwan fi zuhri al'an ta'kuluka addu da fi batni. Dia kata, engkau dahulu ketika hidup dan dalam dunia kamu sangat suka berseronok, dia kata. Kunta tafrahu ala zahri, kau dulu ketika berada di atas aku berseronok, kau suka bersukaria. Fal yauma, pada hari ini, tahzanu fi batni, kau duka cita dalam perut aku. Sekarang kau duka cita perut aku. Dulu kami seronok lagi hidup dalam dunia aku. Sampaikan banyak melalaikan segala kepaduan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sangat seronok hidup dalam keadaan berpoya-poya dan sebagainya. Sekarang ini ialah waktu kekecewaan ataupun duka cita kamu dalam perut aku. Fal yawma tahzanu fi batni, sekarang kau duka cita dalam perut aku. Kunta ta'kulu alwan, dulu kamu ketika hidup dalam dunia lu kamu makan benda-benda yang berbagai jenis makanan. Dan kamu suka makan dengan berbagai makanan yang sedap-sedap, yang enak dalam muka bumi, di atas belakangku, kata kubur tadi. Al-an ta'kuluka addu dapi batin, sekarang ni kamu pula akan dimakan oleh ulat. Sekarang ni pula kamu akan dimakan oleh ulat dalam perut aku, fi batni, dalam perutku. Seterusnya, wa yaksiru alaihi mislu hadhihi al-fas hatta yastawi alaihi turab, dan banyaklah atasnya seumpama ini lafaz-lafaz yang berbentuk kecaman-kecaman ke atas dirinya sehingga menyamai akan dia oleh tanah. Jadi senantiasalah roh tadi ataupun jasad tadi sentiasalah mendapat kecaman-kecaman oleh malaikat-malaikat azab yang terdapat dalam kubur itu, sehinggalah akhirnya nanti dia jasadnya itu akan menjadi tanah, bercampur aduk dengan tanah ataupun bersebati dengan tanah. Wa yaqsimu alaihi ma hazi alfas hatta yastawiya alaihi turab. Dia kata banyaklah nanti
ucapan-ucapan dan kecaman-kecaman, cecaan-cecaan tadi, sentiasa je dalam keadaan itu sampai diazab oleh malaikat sehinggalah menyamailah, sehinggalah dirinya ataupun jasad tadi bersepati dengan tanah. Summa yunadi malak yuqalu lahu Ruman. Lalu dikatakan baginya oleh satu malaikat yang bernama malaikat Ruman. Nama malaikat Ruman. Wa huwa awalu ma ya'tiyal mayt idza dakhala qabri ala ma ya'ti bayanuhu insyaallah taala. Malaikat Ruman itulah malaikat yang paling awal yang akan bertemu dengan mayat apabila mayat itu dimasukkan ke dalam kubur. Wa huwa awalu ma yalqiyal mayt idza dakhala qabrihi ala ma ya'ti bayanuhu insyaallah taala. Kata musannif. Jadi ada satu malaikat namanya malaikat Ruman. Malaikat Ruman inilah malaikat yang paling awal sekali yang akan bertemu dengan mayat apabila mayat tadi dimasukkan ke dalam kubur oleh orang-orang yang menguruskannya. Ala ma ya'ti bayanuhu, sehinggalah kepada akan datanglah keterangannya insyaallah taala. Wallahu a'lamu bil ghaibi wa ahkam. Allah taala lah lebih mengetahui dengan segala perkara-perkara yang gaib tuan. Sekarang itulah tuan perbincangan kita, perkongsian kita pada petang ini. Itulah berkenaan dengan balasan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Taala, yang ditolak akan amalan mereka. Seterusnya berkenaan dengan jenazah tadi, yang mana jenazah tadi ada yang memohon supaya dicepatkan, ada mohon untuk dilambatkan, dibawa ke dalam kubur. Sebab apa? Masing-masing dah tahu dah apakah balasan yang mereka akan terima dalam kubur itu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita pada petang ini sikit sebanyak akan dapat memberikan kesiapan pada kita, di samping kita mencari bekalan yang sebanyak mungkin untuk bekalan kita untuk negara akhirat kita. Sekian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.